Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. InsyaAllah ini adalah video yang pertama kita buat khusus untuk membincangkan tentang ilmu-ilmu intraday. InsyaAllah saya akan create satu channel ataupun playlist khusus lah. Kita akan create playlist khusus berkenaan dengan intraday. So siapa yang nak belajar tentang teknik intraday ni boleh lihatlah dalam playlist intraday dalam channel Smart Mind Academy ni. Baik, kalau kita menggunakan platform secara umumnya broker-broker yang ada di Malaysia ini menggunakan dua atau tiga lah, tapi basically dua lah. Satu yang menggunakan Excel Force punya platform. Jadi ini sebagai contoh, iaitu platform ataupun broker M+, Maybank, Afimbank, dia menggunakan Excel Force. Okey, Excel Force ni adalah satu company yang membuat platform ni. Okey, dan dia juga disenaraikan dalam bursa saham lah. So anda boleh search Excel Force, syarikat tersebut yang membekalkan platform sebagaimana kita dapat lihat sekarang ni lah. So ini adalah platform Excel Force. So Excel Force macam ni lah. So biasanya kita akan keluar macam ni. Yang ni ni platform Excel Force Dia ada nama broker, lepas tu dia adalah dia punya menu kat sini. Lepas tu yang ni adalah yang disediakan oleh Excel Force. Yang ni platform Excel Force lah. Selain daripada M+, kalau kita buka dalam Maybank punya trading punya platform kan. So macam ni juga dia punya features dia punya lebih kurang sama lah, sebab dia punya menggunakan platform Excel Force. Afimbank dan beberapa broker yang lain lah. Selain daripada tu kita ada sistem yang dibuat oleh end-to-end. Okey, sebagai contoh RHB menggunakan platform end-to-end, dan juga beberapa platform-platform yang lain ataupun broker-broker yang lain. So sekarang ni saya nak ajar ataupun saya nak kongsikan dengan anda sekalian tentang beberapa perkara. Basically dia sama saja antara platform yang disediakan oleh Excel Force dengan end-to-end. Cuma saya lebih prefer menggunakan platform yang disediakan oleh Excel Force lah, sistem yang digunakan oleh Excel Force. Okey, kalau kita buka ni kan, kita punya platform ini. So ini benda yang kita akan dapat lihat pertama-tama kita akan lihat lah. Cuma saya sekarang ni menggunakan MacBook Apple. So bila menggunakan Apple, kita tak boleh nak gunakan Internet Explorer. Okey, platform Excel Force ni yang terbaiknya adalah kita menggunakan Internet Explorer. Dan Internet Explorer tu kena guna Windows lah, kena guna laptop biasa, bukan MacBook ataupun iMac dan sebagainya. So sebabnya dia ada perbezaan yang sangat besar. So kalau kita nak serius dalam intraday ni, kita kena guna sistem Windows lah instead of Mac. Sebab perbezaan yang besar adalah dia tak ada butang kat sini. Kalau kita guna selain daripada Internet Explorer, dia tak ada option untuk kita layout yang kita nak buat kan. Dia tak ada. Dia banyak benda lah yang kita tak boleh nak buat dengan browser selain daripada Internet Explorer. Itu masalah dia lah. Baik, hari ni bila kita nak intraday, yang paling penting sekali kita kena tengok lah dulu, kita punya market ni hijau ke merah ke. Kalau merah tu mungkin kita kena berhati-hati lah. Bukan tak boleh trade, tapi kita kena berhati-hati kan. Tapi kalau saya terus tak terlibat lah dalam intraday kalau KLCI, FBM KLCI kita punya index kita merah kan. Okey, dekat atas ni ada volume, berapa jumlah dagangan yang telah didagangkan sehingga sekarang ini, iaitu 7.5 bilion yang bernilai 2.4 bilion ringgit Malaysia. Sebanyak 656 counter mencatatkan keuntungan setakat ni. Okey, maksudnya kenaikan, dan ada counter 407 counter yang rugi. Okey, dan 404 counter yang tidak berubah. Okey, so kita nak pergi terus tentang teknik intraday. Yang pertama sekali, kita kena tahu tentang market depth ataupun buy sell queue. Saya nak bagi contoh
counter yang saya masuk hari ni adalah counter ARBB tadi. So ARBB, search dekat search stock ni sudah akan keluar ARBB, termasuklah dia punya warrant dan sebagainya akan keluar dekat sini. So saya klik saja ARBB mock dia ni. Okey. So intraday yang pertama sekali kita kena faham adalah ni market depth ataupun buy sell queue. Yang ni sangat penting untuk kita faham. Okey, so kita boleh klik dekat sini, kita boleh tengok dia punya tick chart dia. Yang ni dipanggil tick chart. Okey, yang ni buy and sell queue. Ini tick chart juga kat bawah ni ada volume. Nanti kalau kita scroll down kat bawah ni ada nampak volume kat sini. Bermula pukul 9 pagi tadi. Okey, pukul 10, 11, 12 sampailah pukul 5 petang, nanti kita dapat lihat keseluruhan chart secara daily. Okey, so ini nama syarikat, kita boleh search lah. Katakanlah kita nak pergi ke counter lain. Greatech kan, saya baru saja jual Greatech. Wow, makin naik lagi Greatech lepas saya jual. It's okay, bukan rezeki kita kan. So kita boleh search kat sini lah. Okay. Alright, alhamdulillah naik. Okay, so macam ni. Yang ni dipanggil buy sell queue. So di sebelah kiri ni mewakili, okay, ni kita divide dua dekat sini. Di sebelah kiri ni maksudnya ni adalah bilangan orang yang sedang beratur untuk membeli. Okay, best buy ni maksudnya orang tengah beratur untuk membeli. Dia beratur ada 15,040 unit ataupun lot ni. So sistem Excel Force ni dia panggil lot. Maksudnya satu lot sama dengan 100 unit kan. So kalau 15,040 lot ini kita kena darablah dengan 100 baru kita dapat jumlah unit dia. Okey. Yang ni 30,514 lot yang tengah beratur untuk membeli dengan harga 27 sen. Okey. Berapa ramai yang beratur ni? Ada 33 orang. Jadi bilangan account, NCDS account ataupun bilangan individu lah, berapa orang yang tengah beratur kan. Kalau di sini sebaliknya lah. Yang ni bilangan orang yang pegang saham dia nak jual. Okey, sekarang ni kita ada dua pihak. Ada orang yang tengah pegang duit, dia nak beli saham. Ada orang yang pegang saham dan dia nak jual saham dia. Jadi yang sebelah kanan ini adalah bilangan orang yang ataupun maklumat berkenaan dengan orang yang sedang beratur untuk menjual. Dia ada dah saham tu dan dia beratur untuk menjual. Di sebelah kiri adalah maklumat berkenaan dengan orang yang nak membeli. Okey, dia ada duit, dia nak beli. Jadi dia beratur lah kan. Dia beratur lah. Ya, ikut dia punya sukalah dia nak beratur level mana kan. Jadi di sebelah kiri sekali lagi ini adalah orang yang tengah beratur untuk membeli. Di sebelah kanan orang yang tengah beratur untuk menjual. Okey, ini adalah harga semasa. Ini adalah harga yang latest sekarang ni. Okey, sekarang ni yang paling yang paling latest lah. Orang tengah beratur ni kan orang tengah beratur untuk membeli, yang ni untuk menjual. So sekarang ni harga yang terkini, yang paling terkini orang tengah berlaku jual beli adalah dengan harga 28 sen, 28.5 sen. 28.5 sen. Tadi 29 sen kan. Sekarang ni 28.5 sen dah. Okey. So maklumat ni kita nak dapat daripada mana detail dia? Okey, kita klik dekat sini. Okey, nampak tak dekat sini? Sekarang ni pukul berapa? 11.43, 11.40. Mana yang detail dia tu? Ni 11.43 25 saat. Pukul 11 pagi, pukul 11.43 pagi 25 saat ni ada transaksi antara penjual dan pembeli dengan harga 28.5 sen. Okey, jumlah dagangannya 162 lot.
Okey. Alright. Jadi okey, sekarang ni saya ulas sekali lagi. Yang sebelah kiri ni orang beratur tengah nak membeli, yang ni tengah beratur nak menjual. Okey, yang sebelah kiri, paling kiri ni ni adalah bilangan orang ataupun bilangan akaun CDS. Yang beratur dengan harga ini, dengan volume ini, dan dia nak dengan harga ni lah. Okey. So setakat ini at the current moment, okey, 24 orang ni jumlah yang dia nak beli adalah 7,843 lot. Okey, bertambah lagi, ada penolakan dekat sini. Dan dia nak beli dengan harga 28.5 sen ni lah. Okey. Ada ketikanya dia cancel. Okey, dia nampak ada potensi yang jauh tentang, contohnya tentang counter ni. So dia terpaksa dia nak beli dengan harga tinggi lah, sebab dia takut tertinggal bas kan. So dia cancel dan dia terus beli dengan harga 29 sen. Okey. Yang ni kalau kita perhatikan dalam bracket ni kan ada tolak 100, ada tambah 1000. Yang ni apa maksud dia? Maksudnya pada waktu ini, okey, beberapa saat yang lepas ada penambahan. Yang ni kan di sebelah kanan ni kan kita kata orang yang tengah beratur untuk menjual. Jadi ada beberapa orang ataupun seorang ke whatever lah, penambahan jumlah unit saham yang ingin dijual. Yang ni 1000 penambahan dengan harga 29.5 sen ni. Okey, jadi 1000 lot. Ni tambah 100 lot pula. Kan? Jadi benda ni kalau kita lihat kaunter-kaunter yang aktif, dia cepat ni. Macam ARBB ni mungkin lajulah juga, aktif lah juga, tapi dia tidak seaktif yang top aktif counter. Kalau top aktif counter kan, dia akan kita tak sempat nak tengok ya. Dia terus bertukar, tambah tolak kan. Tak sempat kejar kan. Baik, kita kena perhati. Ini tip yang mungkin tak ramai orang share, especially sesiapa yang baru lah dalam intraday ni kan. So level ni, okey, kalau kita lihat market depth ni, semakin tebal sesuatu lot ni, contohnya dekat sini kan, yang ni 7,000, yang ni 18,000. Maksudnya dia boleh jadi immediate support. Okey, kalau kita beli dengan harga ni, kalau kita beli dengan harga 28.5 sen, so harga untuk turun bawah daripada 28 sen ni mungkin kuranglah sikit. Sebabnya tebal kan, 18,465 lot ni yang ada menanti untuk sekat harga tu daripada terus turun. Jadi dia jadi immediate support lah. Sama juga dekat sebelah kanan ini. Kalau orang yang beratur tu tebal sangat, dia punya jumlah lot yang orang nak jual tu terlalu tebal, dia akan jadi resistant. Dia akan jadi immediate resistant. Okey. Yang mana kalau kita beli dengan harga ni 7,753 ni, kita membeli dengan harga ni, kita membeli dengan harga 28.5 sen. Okey. Dan jumlah lot kita 7,000 je, tapi di sebelah kanan 19,000. Maksudnya dia nak naik tu agak sukar sikit lah. Okey, tapi tak sukar. Dia ada benda lain yang kita kena consider jugalah. Okey. So katakanlah kita punya dekat sini tebal, tiba-tiba dekat sini nipis je, tak ada orang nak jual. Tak ada orang nak jual. Contohnya beratus-ratus saja dekat sini kan. So counter-counter seumpama itu dia ada potensi yang besar untuk dia makin naik, sebab dia tak ada resistance. So kalau counter macam ni mungkin susah sikit nak naik, tapi kalau kita lihat kepada buy rate, yang ni buy rate ni maksudnya dia campuran semua sekali antara orang yang menang. Kita nak cakap macam mana, buy rate ni maksudnya siapa yang menang antara orang yang sedang beratur untuk menjual ataupun orang yang sedang beratur untuk membeli. Kalau orang yang asalnya dia nak beli dengan harga sekian-sekian, tapi dia tiba-tiba dia mengalah, dia kata okey, kalau aku tak beli dengan harga ni, takut aku terlepas bas kan. So dia cancel dia punya queue dekat buy ni,
dia terus beli dengan harga sell. Maksudnya yang ni buy sell lah. Maksudnya dia akan masuk dalam sell punya percentage lah. Buy sell rate ni. Kalau orang yang nak menjual ni, asalnya dia nak jual dengan harga tertentu. Tapi akhirnya dia kata, kalau aku tak jual sekarang, takut harga makin turun. Sebab baik aku mengalah, aku jual saja terus kepada orang yang nak beli dengan harga sekian-sekian ni, yang dekat atas ni. Jadi kalau orang yang tengah pegang saham, dia nak jual dan dia mengalah dengan orang yang offer dia dengan harga sekian-sekian dekat buy queue ni. Okey, so itu dia akan masuk dalam dia akan masuk dalam sell rate lah. So buy rate ni akan semakin rendah lah, sebab orang yang nak jual tu dia jual dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli. Bukannya pembeli tu yang beli dengan apa yang dia nak jual kan. Itu beza tu. Baik. Dekat bawah ni kita ada maklumat-maklumat lah tentang counter ni. Okey. Yang trend ni maksudnya dia punya sama ada harga dia beli tu makin maksudnya dia beli sell ke ataupun buy. Kalau buy tu jadi hijau kan. Kalau dia beli dengan harga kalau berlaku transaksi tu di sebelah sell, okey, maksudnya dia jadi merah lah. Di sebelah sini dia jadi merah lah. Kat sini. So kalau yang merah-merah ni kita rasa macam tak sedap hati sikit lah. Tapi it's okay sebabnya dia punya buy rate dia secara keseluruhannya adalah 61%. Maksudnya it's okay lah kan. Orang yang membeli lagi ramai berbanding dengan orang yang membeli tu lebih ramai daripada orang yang menjual. So pembeli ni dia nak saham ni dan dia beli dengan harga yang diletakkan oleh orang yang nak menjual. So pembeli tu dia mengalah. Dia beli dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. So 61% should be okay lah. Okay, biasanya kita pegang dengan harga dengan persen more than 60. So kalau more than 60 secara overall ni, secara umumnya counter ni ada potensi untuk terus naik. Baik, kenapa saya nak tunjuk tentang counter ARBB ni? Okey, sebab saya dah masuk sebenarnya. Okey. Kenapa saya masuk counter ni? Ini saya nak share ni. Okey, dan jangan orang share. Okey, so sekarang ni kenapa saya decide nak masuk counter ARBB? Okey, walaupun ARBB kan kalau kita tengok dia punya trend dia sebenarnya trend menurun. Okey, secara long termnya adalah trend yang menurun. Ni ARBB ni. Okey. So trend menurun. So kenapa saya beli trend menurun? Okey, kalau kita draw dia punya apa ni? Trend line. Apa dah ada patah kat sini. Ada possibility untuk breakout downtrend line. Okey, ni trend downtrend, kita buat line dan harga ni nampak dia nak pecah. Okey. So ini antara apa ni? Teknik untuk kita masuk dalam satu counter itu di level orang kata buku lali. Okey. Bukan tapak kaki. Kalau tapak kaki dekat sinilah. So di sini mungkin buku lali lah. Okey. So ini dengan volume sekali. So kita lihat dekat sini ada volume juga. Volume ni mungkin tak nampak besar lah sebabnya dia relatif dengan yang ni nampak kecil lah. Kalau kita nak nampak yang tu, kita macam ni, nampak. Kalau kita buang outlier tu, nampak tak volume yang terhasil pada pagi ni dan dengan sebatang marbozo hijau. Dan dia punya buy rate, kita tengok buy rate dia. Kita tengok dia punya buy rate 61%. Lepas tu kenapa saya decide nak masuk lagi? Ada banyak lah sebenarnya, banyak kriteria lah sebelum saya masuk counter ni.
Selain daripada intraday punya ni, kita kena tengok dia punya fundamental. Okey. Malaysia Stock Biz. Tengok dia punya FA. Saya pernah rugi banyak dengan ARBB ni. Sebab saya terlalu berpegang dengan dia punya FA kan. So saya kadang-kadang saya tak cut loss dulu. Pernah sekali. Banyaklah saya rugi. Okey, so ARBB kita tahulah, ARBB dia bawah sektor teknologi. Okey, bawah sektor teknologi. Okey. Market capital dia 126 juta. Number of share dia ringan saja, 443 million. Which is sangat senang lah untuk naik turun. Okey, earning per ratio dia 8.22, sangat bagus. Okey, PE ratio dia less single digit, 3.47. ROE okey. Okey, net tangible asset dia 38 sen. Okey. Kita tengok dia punya performance dia punya quarter report. Tengok syarikat membuat untung setiap tahun, membuat untung. Kita tengok annual dia. So starting from last 3 years dia menjana keuntungan. Okey, syarikat-syarikat macam ni kita nak beli. Okey, kan? Walaupun intraday, tapi saya ingat juga walaupun secara intraday, sebab saya ni agak busy. So hari ni hari cuti di Kelantan. So saya ambil peluang untuk beli dan memang niat intraday. Tetapi kalau in case saya terlupa ataupun tak sempat nak jual, tak sempat nak cut loss dan sebagainya, so saya masih lagi boleh pegang counter ni. Okay, kerana dia mempunyai fundamental yang agak kukuh. Okey. So biasanya orang buat intraday ni dia tak tengok sangat dengan fundamental analisis. Tapi bagi saya, orang yang agak busy, so saya takut tak sempat nak jual if kalau berlakunya benda-benda yang tidak saya tak sepatutnya. Okey, saya tak sempat jual. So saya boleh lagi lah backup dengan menggunakan teknik swing dan sebagainya lah. Okey. So secara umumnya kalau intraday ni biasanya tak ambil perhatian sangat fundamental. Okey. Tapi saya ambil perhatian juga just in case kalau berlaku apa-apa benda yang tak diingini lah. Okey, contohnya saya ada emergency ke, tak sempat nak buka counter, nak tengok dan sebagainya. So fundamental itu adalah backup yang terakhir. Baik. Kenapa saya mengambil counter ini untuk intraday? Sebenarnya ni rahsia lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, volume dia kering, tak ada volume. Nampak tak? Okey, kalau kita tengok ni, kalau saya gerakkan dekat sini, dekat tick chart ni, dia automatik dekat sebelah kiri ni akan detect dekat mana saya letak saya punya cursor ni. Okey. Okey, anda perhatikan dekat sebelah kiri ni dia ada yang ni dipanggil buy rate ni. Ni buy rate ni. Okey. Apa maksud buy percent ni? Buy percent ni maksudnya dalam masa 1 minit, sebab satu data ni 1 minit kan. Perhati kan, daripada pukul 9 pagi, 92 minit, 93 minit. Setiap 2 minit. Ada setiap 2 minit, ada yang setiap 1 minit. Okey, it's okay lah. Okey, dalam setiap minit ataupun setiap 2 minit ni, okey, kalau kita lihat ni 100% ni maksudnya semua volume yang terhasil dekat sini adalah volume yang dikuasai oleh pembeli. Okey, berlaku transaksi yang mana pembeli ni dia beli dengan harga best sell. Okey, dia beli dengan harga best sell. Dia bukan beratur dekat sini, lepas tu orang yang ada saham dia nak jual dengan harga yang dia beratur ni, tak. Tapi orang yang ada duit dia beli dengan harga best sell ni. Barulah dia jadi 100%. Okey. So yang ni mungkin tak signifikan sangat sebab volume dia sikit kan. So kita lihat apa yang berlaku pada pukul berapa ni? Pada pukul 10.45 minit. 10.43. So tengok apa yang berlaku. Tengok sebelah kiri.
Ini 10.43 minit pagi, ada 100% buy rate dan volumenya adalah 21,182 lot. So anda boleh calculate lah. Okey, guna calculator. Okey. So 21,182 darab dengan 100. Lot darab dengan 100 lah, jadi unit. So dia ada 2 juta 2.1 juta darab dengan harga masa dibeli tu 0.28. Dia menggunakan untuk membuat ni, untuk satu transaksi ni ataupun transaksi yang berlaku dalam minit 43 ni, 10.43 ni ataupun 10.40 sampai 10.43 ni memerlukan duit sebanyak RM593,000. RM593,000. Agak-agak lah. Yang ni saya belajar daripada saya punya mentor lah, saya punya guru. Dia selalu sebut, agak-agak orang yang beli dengan harga ni RM500,000 ni, dia agak-agak dia nak dia nak rugi dah. Kan? Kita yang ada duit sikit ni pun kita tak nak rugi kan. Tapi orang yang membeli dengan jumlah RM500,000 ni sebiji banglo ni. Ni kalau dekat Kelantan ni kan. Boleh mungkin 2 biji banglo lah. Dekat KL dah dapat apartment. Okey, yang kita boleh beli cash. Agak-agak orang yang spend duit banyak ni buy rate ni 100% ni, dia beli dengan harga 28 sen tadi kan. Agak-agak dia nak rugi ke dia nak untung? Dan agak-agak ni orang biasa ke orang yang ada duit? Yang ni lah kita kata jerung ni. Jerung, walaupun jerung bukan yang besar-besar macam institution punya jerung kan. Mungkin adalah yang individu ataupun company yang kecil-kecil, okey, yang membeli dengan sekian harga. Okey. So kita agak-agak lah orang yang membeli yang membelanjakan sedemikian jumlah duit, agak-agak dia nak rugi ke dia nak untung. Yang ni satu saja tuan-tuan ya. Okey. Yang ni satu je. Kita tengok yang lain lagi. Ni volume ni kan kita tengok dekat sini. So, tengok Yang kedua, apa dah? Yang tadi 21,000. Yang seterusnya tu 81% buy rate tu, apa dah? 81% buy rate berjumlah 25,000 lot. 25,000 lot. Tapi bukan 100% belilah. Ada yang jual dengan volume tersebut. Tapi basically kalau kita tolak, kalau kita ambil 80% pun daripada 25,000 dah berapa dah? Dalam 20,000 lot juga kan. So dalam 500,000 pula. So agak-agak orang yang beli dengan harga ni dia nak rugi ke dia nak untung? Agak-agak lah kan. So counter-counter macam ni lah kita nak tengok. So kita tengok lagi search seterusnya. Ada jugalah yang volume yang jual ni. Kita tengok 41% tu buy rate tu, 11,000 tu ramai yang menjual pada waktu tu. Okey. Yang ni totally menjual. Kan mungkin orang yang dah beli dekat sini mungkin dia jual dekat sini nak dapat untung kan. Tapi yang penting kita lihat dekat sini volume tinggi dan dia harga makin naik tapi volume makin turun. Yang ni ada potensi untuk biasanya dia kering dulu, petang dia akan naik. Tapi tak semestinya betul lah kan. Yang ni we are talking about possibility, probability, kemungkinan ada juga kemungkinan tu betul, ada juga kemungkinan tak betul. So bila kita belajar intraday ni ataupun belajar saham ni kan, so kita nak increase, kita nak pertingkatkan kemungkinan untuk betul, kan, untuk berlaku benda tu. So kalau kita ada ilmu, insyaAllah kita lebih yakin lah, sebab possibility tu akan lebih menyebelahi kita berbanding dengan orang yang tak ada ilmu. Okey, saya masuk kaunter ni tadi dengan harga 28.5 sen. So saya dah untung berapa dah? So kalau saya nak jual sekarang ni pun, saya boleh jual ke sekarang ni? Saya tak boleh jual. Kalau saya jual, saya akan
jual dengan harga ni 28.5 sen, ataupun saya boleh beratur lah dengan harga 29 sen. Tapi tak pasti lagi lah match ke tak, tu masalahnya. Tapi saya quite confident yang ERBB ni dia akan terus naik petang ni, insyaAllah. So kita tengoklah. So saya akan stop dulu video dekat sini, dan saya akan terus sambung pada petang nanti, insyaAllah. Okay, so saya pun ada urusan pada pagi ni. Petang ni kita tengok apa berlaku pada counter ni. So kalau dia makin turun, okay, cut loss saya adalah 28 sen lah. Okay, 28 sen, ataupun paling rendah pun 27.5 sen saya akan jual. Okay, so jumpa lagi petang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. So sesi petang pagi tadi kita dah kongsikan dengan berkenaan dengan counter ERBB ni. So saya masuk ERBB ni pada harga 28.5 sen. So di sinilah. Okey, waktu dia membentuk membentuk support baru So dia naik. Di sini ada pembelian besar-besaran, jerung kat sini beli. Okey, lepas tu dia membentuk support, intraday support lah. Okey, so saya kata ada kemungkinan saham ini akan naik dan terus naik. Okey, cuma pada waktu petang alhamdulillah dia membuat kenaikan. Dia sempat touch 30 sen dan beberapa minit selepas itu dia turun balik ke 29 sen dan juga 29.5 sen. Okey, dia berlega-lega dekat sini. So sebenarnya kita boleh tunggu lagi ni. Okey, sebabnya pada waktu petang kalau kita tengok dekat sini ada buyer baru masuk. Okey, dengan nilai saham 29 sen, sebanyak 100% buy rate ni 16,522 lot. Okey, so ni buy rate ni. Okey, disusuli dengan harga 30 sen, 11,068 lot, 99% buy rate. Jadi ada potensi lagi lah untuk counter ni pergi lagi tinggi. Cuma saya tak sempat untuk monitor counter ini sampai petang. So saya pun ada urusan untuk balik kampung mertua. So saya terpaksa jual lah. Okey, sebab saya memang niat untuk intraday. Okey, ERBB ni. Walau bagaimanapun, kalau saya in case lah jadi apa-apa kan, saya tak sempat jual dan sebagainya, counter ERBB ni, ni counter DNO saya baru saja jual dengan profit lebih 9 ke 10% ni. Alhamdulillah lah. Okey, yang ni counter saya buat swing. Okey, in case lah saya tak sempat jual ataupun anything happen, sistem down dan sebagainya, so saya masih lagi boleh hold counter ERBB ni. Okey, ERBB sebab memang dia breakout downtrend line. Okey, dengan volume yang tinggi, nampak volume yang tinggi, breakout downtrend line. So sebenarnya saya boleh hold lagi. So saya pun nak terfikir sekarang ni sama ada nak jual ataupun tak lah. Okey, baik, yang tu kita decide selepas ni. Okey, cuma kalau kita tengok dekat sini kan, kalau kita tengok dekat sini, dia bermain harga antara 29 sen dengan 29.5 sen. Okey, ada jual ada beli, ada jual beli, sekejap dia 29 sen, sekejap dia naik 29.5 sen. Jadi dia akan bermain di sini lah. Cuma petang ni kemungkinan sebelum tutup counter ni dia akan pecut tinggi lah. Okey, saya expect macam tu. Sebabnya ada dua jerung yang masuk dekat sini tak keluar lagi. Okey, dan satu jerung yang masuk tadi pun tak keluar lagi. Dua kali pembelian yang besar tadi kan. 100% buy rate. Okey, so kalau kita tengok secara overall pun dia punya buy rate dia 65%. Jadi saya pun dalam dua lah, sama ada nak pegang lagi counter ni, sebab saya boleh pegang dan saya jual esok. Okey, boleh juga. Dan sebab dari segi counter ni untuk BTST pun okey. Okey, so saya fikir lagi dah sama ada nak jual atau tak. Sebab kalau saya nak jual hari ni, nak tunggu dia spike, saya nampak macam
dia punya 29.5 ni resistance ni kuat sikit. Okey, bila orang beli ada orang tambah nak jual. Okey, bila berkurang je ada lagi orang tambah macam ni lah. Okey, ada orang nak beli tapi tambah lagi. Jadi dia susah nak pecah 29.5 sen ni. Jadi nak naik 30 sen lagilah susah. Setakat ni. Tapi saya nampak potensi dia boleh naik tinggi lagi lah. Okey, so saya conclude balik apa yang kita pelajari dalam video ni. Okey, yang pertama sekali anda kena tahulah dari segi buy and sell Q pattern ni. Pattern jual dan beli dekat sini, kena tahu setiap nombor ni mewakili apa. Kan? Ini mewakili nombor orang yang sedang beratur, bilangan orang yang sedang beratur untuk membeli dengan nilai sebagaimana dekat sini. Okey, ini nilai dia beratur. Maksudnya 38 orang tengah beratur nak jual dengan nak beli dengan harga 27 sen. Yang ni 36 orang tengah beratur nak beli dengan 27.5 sen. Jumlah lot yang tengah beratur, jumlah sekali semua yang beratur 36 orang ni jumlahnya 23,933 lot. Darab dengan 100. Barulah dapat unit dia, berapa unit kan. Tambah tolak dalam kurungan ni. Yang ni untuk yang sedang beratur untuk membeli, yang sebelah kanan. Sebaliknya lah, yang tengah beratur, yang dia ada saham dan dia tengah beratur nak jual saham dia. Di sebelah kanan ni. Saya tak beratur lagi. Okey, saya tak beratur lagi sebab saya nampak ada possibility untuk jual pagi esok. Okey. Alright. Apa lagi? Okey, tambah tolak dalam ni maksudnya berapa orang yang tambah untuk membeli. Ini 100 lot tambahan. Okey, tambah lagi 100 lot dekat sini yang tengah beratur untuk menjual dengan harga 28 sen. Tengok naik So transaksi yang terkini berlaku adalah pada harga 29.5 sen. So yang ni buy rate lah ni. Kalau yang ni buy. Kalau sell punya rate dia akan masuk dekat sini. Dia akan tolak dekat sini. Tolak tambah dekat area kat atas ni, dia merujuk kepada beberapa benda lah. Satu, merujuk kepada orang yang tambah untuk, kalau sebelah kanan ni orang tambah nak jual. Dia ada saham, dia nak jual saham dia. Macam ni, dia ada saham, dia nak jual saham dia sebanyak 100 lot. Dia jadi tambah. Kalau tolak ada dua kemungkinan. Sama ada lot yang orang beratur nak menjual ni telah dibeli oleh orang lain, dia akan tolak lah ke sini. Ataupun orang yang dah beratur dekat sini, dia nak cancel. Dia beratur dia akan jadi tolak juga. Itulah maksud dia. Okey. So yang ni penting juga. Kita tengok dari segi ni jumlah lot ni, kalau kita tambah semua dekat sini, dia akan hasilnya dekat sini lah jumlah dia. Yang ni jumlah orang yang beratur untuk menjual. Okey, jumlah lot orang yang beratur tengah untuk menjual kat sini. Okey, yang ni berapa orang tengah beratur, jumlah berapa orang. Kalau kita tambah semua ni, dia akan dapatlah nombor ni. Okey. Yang ni jumlah orang yang tengah beratur untuk membeli. So kalau jumlah yang ni lot lagi tebal daripada yang ni, so possibility untuk lagi naik tinggilah. Okey, kalau kurang yang ni banyak, maksudnya ramai banyak pressure yang orang nak menjual. So postulasinya, resultnya biasanya akan turun lah. Jadi saya masih lagi optimis. Counter ERBB ni saya rasa saya tak nak jual lagi. Saya nak jual pagi esok insyaAllah. Saya nampak potensi yang besar. Pagi esok insyaAllah, pagi-pagi waktu orang buka, waktu counter buka, saya akan terus jual insyaAllah. Mungkin saya boleh jual dengan profit yang lebih handsome lah insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan buat banyak video untuk membincangkan tentang teknik-teknik khususnya untuk intraday. Saya akan buat satu playlist khusus untuk intraday. So jika anda mempunyai sebarang persoalan, insyaAllah boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah. Wallahualam. Selain daripada counter ni, sebenarnya saya ada beberapa counter yang saya jual lain ni, dan alhamdulillah profit saya secara puratanya 8-9% hari ni. Okey, counter Gretek dan juga counter DNO. Okey, alhamdulillah. Dan kalau saya jual di RBB ni pun saya dapat profit dalam RM100 lah.
modal pun tak banyak sebenarnya. So tujuan saya masuk ni adalah untuk tujuan untuk buat video ni je. Okey. Biasanya kalau kita nak buat intraday, kita buat dalam 3 counter. Biasanya kalau jadi 2 counter, dia boleh cover lah. Kalau counter 1 tak jadi, dia boleh cover. Okey, bahkan dapat profit lagi lah. So saya rasa itu saja perkongsian saya pada pagi ni. InsyaAllah kalau ada sebarang persoalan boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah. Jangan lupa button like dan juga subscribe. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.